Adakah akan diikuti dengan Carry di sini? Kerana Cloud telah pun dikeluarkan. Carry masih lagi ada dalam pemilihan. Bagaimanakah Geek Fam akan melakukan ban yang ketiga ni? Siapakah yang akan dikeluarkan? Mereka masih lagi boleh mengeluarkan satu tank bagi tim Bosku, kerana Bosku hanya mempunyai satu tank sekarang ini. Tetapi perkara yang sama kepada Geek Fam, mereka juga tidak mempunyai tank. Lantas Geek Fam telah pun mengeluarkan ketiga-tiga marksman, Kimi, Carry dan juga Cloud. Yes, so kemungkinan besar mungkin kita tidak akan nampakkan marksman dalam game kita. Tapi masih lagi ada pilihan marksman lain seperti Moskov untuk dibawa masuk. Jadi sekarang ni keputusan oleh kedua-dua tim ni, kita lihat Minotaur ditunjukkan dahulu oleh tim Geek Fam, dan kemungkinan besar akan dibawa masuk ke dalam tim Geek Fam kerana tim mereka tidak mempunyai tank lagi. Komposisi sisi yang sangat kuat bagi tim Geek Fam sekarang ni. DG masih lagi ada, masih lagi viable jika diambil DG sekarang ni, kerana kita dapat melihat untuk tim Geek Fam banyak star, knock-up dan juga immobilize daripada Esmeralda punya ulti, Falling Star Moon, dan sekarang ni Akai telah pun di-hover oleh Bosku. Adakah akan di-secure di sini salah satu tank yang boleh counter initiate dengan baik? Sememangnya boleh katakan counter untuk hero-hero yang boleh melakukan pick off dengan mudah. Dan Leomord, adakah akan diambil ni? Ya, itu dia. Logan telah mendapatkan Akai, sementara penjahat telah berjaya menangkapkan Leomord. Lengkaplah komposisi untuk tim Shopee Bosku. Sekarang Geek Fam rasanya terbaik untuk mereka membawa masuk DG jika mereka ingin perlukan. Tetapi Ahmed boleh nampak macam mereka kekurangan sedikit damage jika mereka ingin memilih DG. Badang ditunjukkan oleh Geek Fam adalah ini keputusan terakhir, lagi 10 saat untuk sebelum mereka membuatkan pilihan ini. Kerana kita tahu Badang pada masa ini telah pun di buff di antara patch yang terbaru, di mana burst damage makin kuat, dan tetapi sebaliknya mereka mengambil Matis di sini, lebih mementingkan CC dan juga CC immunity daripada Matis, dan juga ulti yang boleh membantu membunuh musuh dengan mudah. So, Geek Fam membawa masuk komposisi yang penuh dengan crowd control ataupun CC. Sementara itu si Shopee Bosku membawa komposisi yang lebih kepada damage output, maknanya pengeluaran damage. Jadi kita tak boleh nak tentukan mana yang lagi hebat, sebab sebenarnya kalau diletakkan dalam satu perlawanan, kedua-dua ini nampak seperti boleh menandingi sesama sendiri. Ya, boleh dikatakan drafting yang seimbang di antara kedua-dua tim daripada segi sisi, daripada segi damage, dan juga pada late game lebih berpihak sedikit kepada tim Bosku di sini dengan adanya Leomord. Namun begitu, dengan adanya Esmeralda tidak boleh dipandang rendah oleh tim Bosku sekarang ini. Dan match pertama di antara Shopee Bosku dan juga Geek Fam telah pun dimulakan sekarang ini. Shopee Bosku berada di pihak biru, Geek Fam berada di pihak merah. Dan sementara itu kita tengok macam mana kita punya perlawanan. Itu dia Jeb mengeluarkan 4-4-8-4 Kung Fu style, Hong Kong style dalam perlawanan kita. Sementara itu Fader membalas dengan 2-2-1-2 ya. 2-2-1-2. Dan kita dapat melihat di mid lane clearkan sebab mungkin Lunox dan juga Akai. Whoops, sedikit agresif Zon. Zon perlu berhati dengan HP dia, cuba nak juke di situ. Tapi dia semakin sedikit HP dan hampir dibunuh oleh Solos di bahagian mid zone. Terselamat daripada menjadi first blood dalam game kita. Tapi tengok rotation Akai dan Lunox pergi kepada buff dia, dan buff berjaya diambil oleh Esmeralda di bawah batang hidung Logan. Logan cuba nak mengejar bersama dengan Solos di bahagian tepi, tetapi Jeb melompat keluar. Invasi yang kemas telah pun dilakukan oleh Geek Fam sebentar tadi. Tiada pembalasan pencurian buff bagi tim Bosku. Nampaknya early game ini sedikit kelebihan kepada Geek Fam kerana pencurian buff sebentar tadi. Tapi kita dapat melihat di bottom lane sedikit Asman, Lunox dan juga Akai memberikan mengambil menjaga buff. Ingatkan dia nak melakukan rotasi kepada bottom lane tadi. Ya, sekali lagi guys, anda sedang menonton Upper Bracket Semi-Final Studio Mobile Legends Playoffs Malaysia Esports Selection. Mereka akan bermain terbaik daripada 3. Maknanya sesiapa yang mendapatkan 2 mata akan pergi ke final kita yang akan berlangsung pada hari Sabtu di ICT Central Shah Alam. So, dan di mid lane kita dapat menyaksikan sedikit Asman, Akai melompat masuk. Solo sampai mendapatkan Zon sekali lagi buat kali kedua terselamat dengan damage yang dikeluarkan oleh Solos. Dan finally di bottom lane pula Leomord dalam masalah, dikejar oleh Fix. Fredo
dah akan berjaya mendapat menyelamatkan diri di sini. Selina melakukan rotasi, tetapi nampaknya Fredo akan melakukan recall di sini untuk kembali kepada kawasan selamat. Dan kita dapat melihat di mana early game Geek Fam bertindak sedikit agresif, melakukan rotasi, dan kita dapat melihat di bottom lane Akai cuba hampir tertangkap Logan, terpaksa melarikan diri menggunakan spray, tapi nampaknya Geek Fam cuba nak menangkap kepada Logan yang masih lagi belum lagi level 4. Sebelum dia level 4 dia tertangkap. Itu dia first blood baru saja diambil oleh Fix. Fredo datang sedikit lambat untuk menyelamatkan rakannya di situ. Dan kita dapat menyaksikan di mana Geek Fam dengan konversasi yang memberikan fokus dengan sisi cuba melakukan pick off dengan cepat, tetapi bosku Shopee di sini dan mempunyai damage. Dan sekarang ni kita dapat melihat Geek Fam Jeb satu sekali menyanyi Fury mengena kepada ramai, tetapi lihat Mortis di bahagian belakang cuba nak melakukan damage kepada tim bosku, namun tidak mengapa kerana Solos ada di situ dengan Lunox-nya, dan juga Leomov. Fredo mendapatkan kill terhadap Selina. Mereka masih lagi mengejar nampaknya Gripex terlepas daripada menangkap si Jeb, dan itu dia 2 kill telah diambil oleh tim Shopee bosku. Wow, dengan begitu mudah saja sekarang ini mereka pula yang memegang momentum. Pada minit yang ketiga, perbezaan gol telah pun mencapai 600, sedikit lebih kepada tim bosku. Namun begitu Geek Fam dengan mudah saja boleh mengejar perbezaan jarak gol sekarang ini, dan kita boleh katakan daripada segi level seimbang daripada kedua-dua tim sekarang ini. Alright. So Logan berjumpa dengan Zon sekejap, dia senang saja melompat ke bahagian tepi, mengelakkan diri daripada kena dikunduh dengan si Zon. Sekarang kita melihat di bahagian top push sedang dibuat oleh penjahat dan juga Gripex. Akai bersama dengan Lunox, 3 orang Minion Fury Jeb menantikan saja saat-saat, tetapi nampaknya rotasi dilakukan oleh Geek Fam kepada top lane pula. Kufa dengan Chow akan bertemu di sini. Itu dia, Zon telah menangkap Dua Dragon, memberikan ruang kepada Dom dan juga si Arts untuk melakukan damage, tapi nampaknya Arts tertangkap dia bahagian belakang dengan si Akai. Harif dengan sama Fauzi berjaya melangkah Zon di bahagian tepi. Lunox juga telah mendapatkan kill yang tersendiri terhadap Martis, dan akhirnya Selina berjaya menjatuhkan si Lunox itu bersama juga dengan Gripex yang memakai Kufra yang dibunuh oleh Jet. Dan nampaknya kita boleh nampak banyaknya aku cakap nampak bosku dan juga Geek Fam seperti setanding sesama sendiri. Ya, berbalas skill, dema kill, tidak ingin memberikan, boleh dikatakan tak ada snowball dalam fight kali ini. Dan kita dapat melihatkan Fix dan juga Fredo clear lane, go buff tak akan berjaya dicuri oleh Fredo di sini, tetapi di mid lane Charles standby ingin melakukan Way of the Dragon. Charles Webisel arrow pun mengena juga kepada si Harith. Dia sudah tiada dalam perlawanan, akan masuk dalam sang kepada dua. Lockdown kena kepada dua. Selena terjatuh dahulu ke tangan Gripex. Tetapi itu dia trade telah dibuatkan di bahagian mid. Zone sebentar tadi hampir kejedah, tetapi Arts di top lane melakukan split pushing tanpa gangguan. X Kakap ataupun Kufad cuba untuk menghalang, tetapi sudah pun terlewat di mid lane. Zone banyak akur dengan kematian dia terhadap tim bosku. Mereka cuba nak menyerang kepada Jet, tetapi tower menjadi keutamaan mereka, dan itu dia tower yang telah diambil oleh Shopee bosku. Berbalas tower di sini, satu di top lane menjadi milik Geek Fam, tetapi di mid pula bosku pula membalasnya dengan cepat. Memang setanding di antara kedua-dua tim buat masa ini, berbalas skill, berbalas turret, dan kita dapat lihat sekarang ini kedua-dua tim mengambil nafas dahulu, back bermain selamat sebelum akan meneruskan invasi ataupun rotasi untuk melakukan pick off yang seterusnya. Alright, so keadaan kembali tenang. Kedua-dua tim mendapatkan EXP berlebihan masing-masing melalui jungle yang ada, dan Turtle mungkin akan menjadi perebutan kepada tim bosku dan juga Geek Fam sekarang. Dan Turtle telah pun dimulakan bosku. Adakah Geek Fam akan menyedarinya, tetapi Kufa menghalang. Hampir dapat KS, tetapi Abyssal Arrow damage dia tidak begitu tinggi. Hampir dominate berjaya, tetapi tidak mencukupi. Tetapi sekarang ni akan melipas begitu sahaja Abyssal Arrow sebentar tadi. Dan kita melihat Zone berjumpa dengan si Logan sekejap. Logan sekali lagi melompat ke bahagian tepi. Jeb pun sendiri mencuba untuk memulakan fight, tetapi mungkin keadaan tidak memberikan dia peluang. Nampaknya Kufa charging saja. Rotasi dilakukan. Stun cantik sekali kena kepada si Minotaur pada bahagian bottom. Nampaknya ada dua fight berbeza. Esmeralda kepada si Fredo, tapi Fredo nampaknya cuba nak menangkap kepada Zon. Zon dikudo cantik sekali knock up kepada si Fredo, dan Zon masih lagi terselamat. Sekarang ni Fredo pula terpaksa berlawan dengan Esmeralda seorang diri.
cuba nak melari, cuba nak mendapatkan juk, namun Esmeralda fix menangkap dia di dalam bush itu. Tapi sekarang ni kita melihat Bosco melakukan rotasi kepada bottom lane, ingin mendapatkan Esmeralda. Hurricane Dance dibuka. Ya, itu dia. Akai pun telah berjaya lockdown kepada Esmeralda. Solos meletakkan damage demi damage terhadap Esmeralda, akhirnya menjatuhkan diri sebelum Jack ingin masuk untuk membantu. Abyssal Arrow mengena kepada Zon, cuba dah masuk carikan knockout. Tapi itu dia Minion Fury mengena kepada ketiga-tiga. Zon juga telah berjaya menekan Solos di bahagian tepi dan dibunuh oleh Martis. Tengok lihat Arts cuba nak pergi kepada Gripex pula yang berjaya duduk bawah tower, tetapi tidak begitu selamat kerana lihat di bahagian belakang pula si Arts cuba nak berlawan 2 lawan 1. Kufa ini telah dijatuhkan oleh Selena. Zon tidak berjaya menyelamatkan si Martis. Harith telah berjaya menyelamatkan itu. Jet bukan kata jatuh memberikan double kepada si Harith kita, iaitu penjahat. Dan seperti jongkang dan jongkit, mereka kadang-kadang berada di atas, ada kadang-kadang berada di bawah. Ini adalah perlawanan di antara Bosco dan juga Geek Fam. Balas-balas kita, tapi masih lagi belum habis sekarang ni. Hurricane Dance menggunakan, tetapi Zon terlepas daripada lock di dinding dan nampaknya tidak akan diteruskan kerana initiate yang tidak begitu kemas telah pun dilakukan sebentar tadi. Tetapi sekarang ni Geek Fam akan berjaya mendapatkan go buff tanpa diganggu. Dominance masih lagi cuba untuk mengenai Abyssal Arrow, tapi tak terkena sebentar tadi. Dan kita lihat pada minit ke-8 perbezaan gol adalah 3,000 sekarang ni, mana hampir-hampir 4,000 lebih berpihak kepada tim Bosco. Yes, so pos sudah dipanggil oleh kedua-dua tim kita. Dan seperti kalau aku cakap, memang mereka begitu sengit ya, scoreboard pun begitu dekat. Tetapi kita tengok dari segi gol Bosco, Shopee Bosco sememangnya berada di hadapan dalam sebanyak 3,000 gol ya Zan. So untuk early game ni kita boleh cakap yang Shopee Bosco berjaya mendapatkannya, tetapi kita perlahan-lahan akan masuk ke dalam mid game yang di mana mungkin tim Geek Fam akan membalas semula. Mungkin, tapi itu kita kena tunggu dan juga lihat. Kita lihat prestasi Geek Fam sebenarnya tadi. Mereka apabila engagement dilakukan oleh tim Bosco, mereka dengan cepat melakukan rotasi untuk membalas balik supaya tidak membenarkan orang cakap snowball di situ. Mereka juga, kalau Bosco berjaya mendapatkan kill, mereka akan cuba dapatkan kill. Jika Bosco berjaya mendapatkan turret, Geek Fam juga akan cuba mendapatkan turret di situ. Tetapi sekarang ini pada minit ke-8 tiada lagi turtle, jadi mereka tak dapat nak kontes untuk mendapatkan extra level dan juga level dan juga gold, dan tak dilupakan extra damage. Jadi sekarang ni semuanya bergantung kepada item dan juga gold yang ada. Dan sekarang ini kita dapat lihatkan Shopee Bosco yang mempunyai level gold lebih sedikit daripada Geek Fam. Betul tu. So masuk ke dalam mid game, Shopee Bosco perlu berhati-hati. Geek Fam mempunyai komposisi yang memang boleh dominate mid game. Dan kalau kita tengok kedua-duanya, mungkin bila kita memanjang kepada late game, kemungkinan besar Shopee Bosco mempunyai advantage lebih kerana adanya Leomord yang memang menyelah di late game. Tapi jangan lupa juga dengan Martis dan juga Chow yang ada pada tangan Geek Fam ya. Kerana kita dapat lihat untuk tim Geek Fam penuh dengan CC, di mana Esmeralda artinya boleh immobilize orang. Zon pula kita tahu Chow memang knock up dah ada, Dominus dengan Abyssal Arrow-nya, Martis dengan kepitnya, dan juga Minotaur dengan Minuan Fury. Jadi suka untuk nak melakukan engagement. Jadi boleh dikatakan non-stop CC akan dilakukan oleh Geek Fam apabila team fight dilakukan. Tetapi untuk Bosco, Shopee Bosco, mereka mempunyai damage di sini. Mereka ada Harith, mereka ada Lunox, mereka ada Leomord untuk late game nanti. Dan juga mereka tak kurang daripada segi sisi, di mana mereka ada Kufa untuk melakukan engagement, memulakan team fight, dan Akai yang akan melakukan follow up dengan Hurricane Dance-nya untuk lock mana-mana musuh kepada dinding. Ya, dan sekali lagi salute kepada Logan yang bermain Akai dengan yang begitu cemerlang kerana mampu untuk lockdown sentiasa lebih daripada satu. Dan juga kalau dia kata dia lockdown, dia berjaya untuk lockdown target-target utama yang ada di Geek Fam ya. Beberapa kali dia berjaya untuk lockdown si Martis, Dominus punya Selena. So Logan memang akan menjadi satu punca utama lah Bosco dapat banyak kill. Dan sekarang ni perlawanan dimulakan semula. Tim Bosco dan juga Geek Fam pada minit ke-8 sekarang ni. Sedikit inisiatif dilakukan oleh Kufa sebentar tadi, tetapi Zon ada dash, boleh saja mengelak. Dan sekarang ni Akai dan juga Chow bertegur sapa bersalaman di bahagian mid lane sebentar tadi. Solos sembunyi, tak akan melakukan apa-apa sebab dia mudah saja nak mengelak di situ. Dan mereka bertegur sapa dengan emoji sekarang ni. Zon, Chow, okay.
Belum membalas emosi di bahagian mid lane. Zon dan juga Logan, interaksi antara dua kawan Dan kita melihat di mana kedua-dua tim tidak lagi melakukan initiate team fight bertegur sapa dahulu, tetapi Esmeralda melakukan rotasi kepada bottom lane dengan jab, tetapi Leomord tidak dijumpai. Selina biasanya menangkap Leomord ke? Tidak. Oh, Fredo cuba nak dash tapi dinding terlalu tebal Fredo. Tak apa. Dan sekarang ni banyak berkumpul di mid lane. Oh, Logan hampir terkena pula dengan si Zon, tapi terpaksa berjumpa dengan Esmeralda buat seketika, tapi mereka sedang mengejar kepada Gripex yang boleh tertangkap dengan Zon. Mereka pergi kepada Kufra. Kufra telah berada di tengah-tengah T5 dan itu minion Fury daripada Jet mengenakan pada 4 ahli tim Shopee Bosku. Satu demi satu tim labuan kita telah terkejutkan. Mereka cuba dah pergi rotate kepada Fredo, tapi di bahagian belakang si Logan sedang buat pengacauan, tidak berjaya lockdown kepada si Martin. Mereka akan pergi kepada Akai. Itu dia ahli keempat daripada tim Shopee Bosku terkecundang ke tangan tim Geek Fam. Ini yang kita katakan non-stop CC ada pada tim Geek Fam. Kita melihat tadi Chow memulakan team fight menggunakan Way of the Dragon dibantu oleh Selina dengan episode mengenai musuh. Apabila tim Bosku cuba nak masuk counter balik, Jab pada saat yang sangat penting masuk ke dalam menggunakan minion Fury menggagalkan counter team fight yang dibawakan oleh Bosku sebentar tadi, memudahkan mereka mendapatkan 4 kill di mana Leomord saja yang masih lagi hidup, iaitu Fredo. So dengan adanya Lord iaitu ahli ke-6 pada tangan tim Geek Fam, mereka tampak lebih kuat pada mid game ini. Seperti yang saya cakap, ini adalah fasa yang di mana Geek Fam boleh menukarkan game ini berpihak kepada diri mereka dan telah tertunjuk sedikit demi sedikit. Kesilapan demi kesilapan telah dibuatkan oleh Shopee Bosku, tertangkap dengan cara-cara penyerangan dan cara counter play yang telah dibuatkan oleh Geek Fam. So sekarang ini Shopee Bosku perlu bermain berhati-hati. Mereka perlu melakukan pertahanan, menantikan saat di mana Fredo ataupun Leomord boleh menjadi efektif pada late game nanti. Kufa nampaknya tidak berjaya untuk menangkap. Siapa tahu telah dijatuhkan Logan Hurricane Dance di tengah-tengah, tapi di bahagian belakang lihat bagaimana Esmeralda Fix cuba nak menangkap kepada Harif. Akhirnya telah berjaya tertangkap. Terjatuhnya Harif itu, tapi pada masa yang sama Lunox telah terkejutkan. Dominus cuba nak mengejar kepada si Logan yang tengah bermain dia di bahagian top, tapi melepaskan itu Lord sudah tiada. Gripex cuba nak mencari target seterusnya, tetapi bila dia nampak Zone terus, dia tidak berani pergi. Fredo hampir mengelak, terkena dengan Jikundo dibawa masuk oleh si Zon. Kakap iaitu Gripex tertangkap di tengah-tengah dan cuba nak mengepakkan buff, dan hanya bermain tweet-tweet saja dibuatkan oleh Geek Fam terhadap si Shopee Bosku. Logan masuk ke dalam stun, kena kepada dua, tapi Rigidas tiada dibuka di situ. Fredo pada masa yang sama mencuba untuk menghapuskan minion di bahagian mid lane, dan akhirnya pergelutan mereka berakhir. Tindakan baik daripada Akai Bosku Shopee sebenarnya tadi, di mana dia melarikan ke bahagian atas menyebabkan Selina mengejar jauh, memecah belahkan tim Geek Fam sebentar tadi, membenarkan tim Shopee Bosku menghabiskan Lord dan juga memberikan ruang untuk mereka clearkan minion wave dan juga avoid team fight. Jab masuk ke dalam minion Fury, cantik sekali melumpuhkan pergerakan tim Shopee Bosku. Lunox jatuh dahulu. Lihat di bahagian belakang, Esmeralda telah masuk dan penyapuan sedang cuba dibakar oleh si Geek Fam, tapi Kufra knockdown kena kepada kesemuanya, tetapi dia akan terjatuh dahulu ke tangan Esmeralda. Fredo telah memanggil kuda, berjaya mendapatkan satu lembu, cuba nak mendapat kick seterusnya. Berpecah tim Geek Fam bila berjumpa dengan Fredo, namun adakah ini perlawanan Geek Fam? Nampaknya begitu, tetapi Shopee Bosku berjaya menangkap si Fix yang terkecudang baru-baru itu. Namun Geek Fam memenangi perlawanan itu dengan menghapuskan 4 ahli di dalam tim Shopee Bosku, berbanding 3 saja telah tertangkap oleh tim itu. Ini yang kita katakan sebentar di mana pada late game akan lebih berpihak kepada Leomord yang ada pada tim Shopee Bosku. Kita dapat saksikan tadi apabila Leomord masuk, dengan mudah saja dia memulai 1, 2, damage yang dikeluarkan semakin lama semakin kuat, walaupun Geek Fam mempunyai CC untuk melakukan pick off tadi, tapi counter yang baik dilakukan. Betul tu. So memang mereka sentiasa bermain tarik tali. Sekejap nampak macam tim Shopee Bosku, sekejap lagi kita tengok macam tim Geek Fam, berawal lagi nampak macam Bosku boleh ambil balik, tetapi
baru satu lagi kali Geek Fam macam boleh ambil balik. So ini adalah kata orang perlawanan Titan versus Titan. Titan versus Titan. Buku bertemu dengan ruas sangat setanding gameplay yang dibawakan oleh kedua-dua tim sekarang ini. Kita masih lagi menantikan untuk game diteruskan. Pada minit ke-13 kita dapat saksikan di mana perbezaan gol hanyalah 2000 lebih berpihak kepada Geek Fam di sini. 3 kill lebih kepada Geek Fam juga. Namun begitu, bukan perbezaan yang jauh pada pasal late game sekarang ini. Mudah saja untuk Choppy Bosku untuk melakukan comeback. Namun begitu, Geek Fam sempat ataupun tidak menghabiskan game secepat mungkin. Rasanya Geek Fam perlu menghabiskan game cepat sebab bila sampai di mana Leomord, Fredo telah mendapatkan item-item yang diperlukan, kemungkinan kita akan dapat kecundangnya tim Geek Fam. Sebab kita dah boleh nampak sedikit kuasa daripada Leomord tadi di bahagian bot lane dia, macam mana dia boleh terus menahan, memberikan ruang untuk tim Bosku masih lagi berada dalam fight kita ini. Dan sekarang match telah pun dimulakan semula. Sekarang kita dapat melihatkan sedikit item di mana Leomord, Bloodlust X dan juga Blade of Despair telah pun disiapkan. Masih lagi menunggu menyiapkan defensive item satu, tak pasti item apa yang ingin dilakukan. Dan Lunox pula telah pun menyiapkan Lightning Tension dan juga Concentrated Energy. Dan kita dapat menyaksikan untuk tim Geek Fam di mana Esmeralda telah pun menyiapkan Calamity Reaper, Holy Crystal, Concentrated Energy, sedikit lebih kerana gol lebih berpihak pada Geek Fam sebentar tadi ya. Ya, betul. Dan sekarang ni Chow Zon mencuba Abyssal Arrow demi Abyssal Arrow Dominus tidak berjaya untuk menangkap mana-mana target daripada tim Bosku. Nampaknya Zon mengacak-acak dengan Emoticon dengan Gripex di bahagian tepi. Nampaknya buff akan diambil oleh tim Geek Fam. Zon cuba nak menangkap kepada Gripex tetapi di bottom lane kita melihat tim Choppy Bosku melakukan split pushing di sini. Akai dan juga Leomord. Fredo hampir terkena dengan si Fix dia, tetapi dia berjaya untuk melarikan diri. Nampaknya Fredo perlu lari sekarang juga. Sedang dibuatkan oleh Geek Fam, cuba pergi bahagian bottom lane. Phantom Steed dibuka. Nampaknya Fredo berada di dalam base tim Geek Fam. Fredo nak ingin membunuh diri di sini. Fredo dalam base. Salah base ni. Fredo, hello. Okay, akhirnya mati. Dan telah pun kecundang sebentar tadi dikejar oleh Fix. Dan kita dapat saksikan rotasi agresif dilakukan oleh Geek Fam memaksa Fredo untuk masuk kepada base mereka. Dan Lord adakah akan dimulakan hanya umpan ataupun ini akan menjadi milik mereka? Apakah jawapan Choppy Bosku sekarang ini? So lot sedang diambil oleh Geek Fam. Choppy Bosku kita boleh dapat dekat minimap dia, mereka perlahan-lahan cuba nak pergi ke mara ke Geek Fam yang berada di bahagian lot, tapi nampaknya Abyssal Arrow mengena kepada si Logan, memaksa dia membuka Hurricane Dust. Tapi satu lagi Abyssal Arrow mengena ke Kufra. Kali ini 5 orang berada di situ. Kufra berjaya untuk ulti mengena kepada kesemuanya, tetapi tiada backup daripada teammate tim Bosku. Tapi mereka berjaya push di bahagian mid. Nampaknya tim Bosku cuba nak mendapatkan push daripada mendapatkan kill. Kerana itulah mereka tidak mencukupi damage. Tapi Haris telah pun dijumpai sekarang ini. Knockout makan-makan. Selina cuba untuk menjatuhkan Haris. Zaman Fatih buka tapi tidak mencukupi damage. Zone dengan mudah Way of the Dragon menjatuhkan Haris sebentar tadi. Itu dia. Satu demi satu Geek Fam cuba nak mempertahankan diri daripada kemarahan tim Bosku. Tim Bosku pada masa yang sama memberikan tekanan kepada Geek Fam untuk fokus kepada diorang punya base. Sentiasa mengambil alih perhatian mereka daripada Lord. Tapi sekarang Fredo menggunakan Parify keluarkan diri daripada terkena mengajar. Tapi lihat itu ke-5 alih cuba nak mengejar kepada Fredo yang memainkan Leomord, tapi di bahagian belakang itu dia Logan datang sebagai hero memberikan kill kepada si Kufra. Mati sudah tiada. Pada masa yang sama si Solos terkena tangkap dengan si Zon di bahagian belakang. Tapi Luna flicker ke tepi tapi terkena pula dengan Selena dan Zon masih lagi hidup. Abyssal Arrow mengena kepada Gripex. Gripex tidak boleh mendapatkan kill kepada Zon itu. Zon membunuh Kufra. Pada masa yang sama Esmeralda menjatuhkan Logan. Akhirnya Harif ada dalam perlawanan penjahat. Apakah mampu dibuat terhadap kemarahan Geek Fam? Zaman Force dibuka memaksa Geek Fam untuk undur belakang, tapi Fredo nampaknya ingin berlawan di sini. Momentum telah dipanggil, kuda telah dipanggil, tetapi tuannya telah dimatikan oleh si Esmeralda. Hanya penjahat sahaja yang tinggal dan Geek Fam mempunyai ruang
peluang untuk pergi mendapatkan Lord. Yep, Lord sekarang ni boleh saja diambil tanpa gangguan kerana hanya hari saja masih lagi berdiri. Kita dapat melihat sebentar di mana Fredo dikejar oleh 5 member daripada Geek Fam masih lagi dapat bertahan, tetapi round 2 apabila dia masuk semula ke dalam fight dengan mudah saja dijatuhkan. Walaupun pattern set dibuka, tapi kuda tiada tuan. Bak kata Emmett tadi telah pun jatuh seorang kuda sampai kepada dirinya, dan Lord sekarang ni menjadi milik Geek Fam. Itu dia. Ini adalah lot kedua yang telah diambil oleh tim juara MPL musim ketiga kita. Geek Fam menunjukkan mereka sememangnya sesuai dengan takhta juara untuk tournament itu. 23 berbalas 14 di scoreboard, dan Geek Fam nampak seperti ingin mencari penutup pada game kita. Dengan adanya Lord ini boleh digunakan sebaik mungkin split pushing, ataupun adakah mereka akan babysit sahaja Lord ini kepada bahagian tengah. Tetapi kita dapat melihat Matis yang digunakan oleh Art memberikan split pushing di bottom lane, akan memberikan pressure kepada dua lane sekarang ni. Lord di tengah dan juga pressure daripada Art di bottom lane. Bisa mengenai, tapi tak ada rock up. Itu dia. Permulaan telah dibukakan oleh tim Shopee Bosco. Tower telah terjatuh dan akhirnya Zon yang terkejutang dahulu dalam perlawanan di bahagian mid lane. Gripex terpaksa undur dahulu. Lord telah berada di dalam base Shopee Bosco. Mereka perlu fokus kepada Lord ini kerana telah menghakis base dia sedikit demi sedikit. Tapi kepengacauan telah dibayar oleh Geek Fam. Nampaknya Esmeralda tampak sedikit agresif di situ. Terjatuh, Immortality ada di situ, mendapatkan shield tetapi terkecundang ke tangan Solos. Dan Solos cuba nak mencari killnya seterusnya, terkena dengan episode arrow yang telah dibaring oleh Selina. Oleh itu Geek Fam mempunyai ruang untuk mengundurkan diri, dan Bosku berjaya mempertahankan base mereka. Sedikit kesilapan di mana Fix yang menggunakan Esmeralda Falling Stormon tadi tidak begitu kemas dilakukan, di mana dia masuk seorang diri bertemu dengan kebanyakan member daripada tim Shopee Bosku. Tiada follow up untuk membantu dirinya, dan juga dia masuk seorang diri. Jadi dengan mudah saja Shopee Bosku mematahkan serangan Fix sebentar tadi. So, percubaan demi percubaan oleh Dominance menggunakan Episode Arrow tidak mengena kepada sesiapa. Sekarang ini kita bakal masuk minit ke-19 dalam perlawanan kita, dan Geek Fam masih lagi berada di hadapan dan juga mereka sedang nampak macam buat setup. Yep. Cuba mengenai Kufa dengan Jaca bertemu bergo. Way of the Dragon dibuka tetapi sedikit pendek. Habis Arrow mengenai. Arrow mengenai, follow up ada di situ. Gripai dia biarkan bersorak-sorangan, tapi dia boleh tank tidak begitu lama. Itu dia Logan masuk. Knockback juga telah dibuatkan oleh si Kufa. Di manakah damager daripada tim Bosku? Kenapa mereka tidak masuk pergi ke bahagian top? Kufa masih lagi cuba menahan tank dia. Pada masa yang sama di bahagian belakang kita lihat push sedang dibuat oleh tim Bosku. Leomord Fredo telah sampai di bahagian base, tetapi recall telah dibuatkan oleh tim Geek Fam untuk mempertahankan base. Zom menggunakan The Way of the Dragon untuk menghalau Fredo. Pada masa sama di bahagian Harif berlawan dengan Selina dan juga Martis, dan penjahat telah terjatuh. Fredo bersama dengan penjahat dan juga Solos cuba nak membuatkan backstep tak kala Logan dan Gripex tertangkap, tetapi Geek Fam lebih pandai. Mereka undur dan pertahankan base mereka. Dan sebentar tadi penjahat apabila Solos dah pun recall balik, dia cancel recall kerana cuba nak mendapatkan buff di jungle Geek Fam. Apabila Geek Fam telah pun melakukan rotasi untuk melakukan pertahanan, sedikit kesilapan itu menyebabkan dia tertangkap apabila rotasi telah pun dilakukan oleh Geek Fam. Alright, itu dia perlawanan yang sungguh mendebarkan telah ditunjukkan oleh kedua-dua tim. Tapi lagi dibar pada bahagian tim Shopee Bosku, yang di mana mid lane-nya telah berjaya diloloskan oleh tim Geek Fam. Jeb menunggu untuk menangkap, tapi tiada siapa masuk dalam bush dia. Zon menari-menari dengan Akal di sini, tetapi Akal masih lagi mempunyai Hurricane Dance, boleh menari dengan berpusing-pusing di sini. Esmeralda memberikan pressure di top lane. Kufa dan juga Fredo cuba untuk menghalang di sini, tetapi di mid lane kita melihat boleh saja diserapkan oleh Geek Fam, tetapi tidak ingin melakukan komitmen. Adakah mereka menantikan Lord yang telah pun hidup sekarang ini? Adakah mereka akan menggunakannya untuk mengumpan Shopee Bosku untuk keluar dan juga melakukan kesilapan? Ataupun adakah Fredo yang menggunakan Leomord sentiasa akan memberikan fokus pada speed pushing, tetapi Selina mengenakan stun
cantik sekali kepada Kufra. Ini mungkin adalah ruang untuk Geek Fam membalas semula, tapi Jeb ulti dia terkena cancel dengan si Akai dan juga yang lain. Esmeralda cuba nak masuk tapi tiada siapa yang kencang. The Way of the Dragon cantik menangkap Solos di bahagian depan zone bermain. Cara dengan begitu cantik sekali. Kufra cuba nak membentangkan base dia, memberikan ruang kepada Harif untuk melakukan damage, tapi dia seorang je, tank seorang. Fredo berjaya mendapatkan kuda dia, cuba nak pergi kepada zone tapi betul Harif kepada Dominus, masih lagi mencari target untuk dibunuh. Itu dia knockback kepada 4 orang, tapi adakah cukupnya untuk mereka time? Nampaknya Kifan boleh mempertahankan diri daripada tim Bosco, namun tidak. Esmeralda jatuh dahulu, Harif mempunyai ruang. Arch cuba nak melarikan diri tapi tertangkap dengan Zaman Force. Immortality keluar, lagi satu kita telah dibuatkan oleh Fredo, dan sekarang Shopee Bosco membalas dendam, cuba nak punish kepada tim Geek Fam. Ini yang kita katakan, di mana Shopee Bosco dengan adanya Leomord, lihat pada saat dia masuk pada saat-saat terakhir, merubah situasi, membantu tim dalam team fight sebentar tadi. 4 orang di knockback, dilibas oleh Fredo. Sedikit demi sedikit nyawa tim Geek Fam jatuh satu persatu. 2 kecundang sebentar tadi, iaitu Fix dan juga Too Easy for Jeb. Walaupun tim Geek Fam mempunyai komposisi yang penuh dengan CC, tetapi Fredo mengambil langkah yang bijak masuk apabila kebanyakan daripada skill CC tersebut telah pun digunakan untuk memulakan team fight oleh Geek Fam sebentar tadi. So kita nampak sinar harapan pada tim Shopee Bosco. Di sini saat di mana hero seperti Leomord yang dipakai oleh Fredo boleh menukar balik kita punya perlawanan, dan tank pada tim masing-masing pun sudah mempunyai item-item yang begitu tebal untuk dibawa masuk. Jadi mungkin pada satu team fight itu akan berlangsung dengan begitu lama seperti mana yang berlaku di base Bosco tadi. Tapi sekarang satu team fight akan menentukan kejayaan ataupun kekalahan. Ya, kerana sekarang ni pada minit 23 pasal late game, gold dah pun tak kisah kerana kedua-duanya telah mencapai 60,000. Kebanyakan hero telah pun menyiapkan item masing-masing. Sekarang ni semuanya bergantung dengan penggunaan skill hero tersebut dan juga initiate. Kesilapan perlu dielakkan kerana satu kesilapan sahaja boleh menyebabkan kekalahan kepada tim masing-masing. Alright, so Lord seperti tidak disentuh oleh tim, tapi Bosco nampak macam ingin bersedia untuk mendapatkan Lord. Tapi sebelum itu mereka perlu mencari jalan untuk mengelakkan Geek Fam daripada pergi ke situ. Kufra bercuba dengan Selina seketika, tapi nampaknya Zon tertangkap. Zon terkena pula dengan Solos dan juga penjahat. Dan Geek Fam juga sudah berada di situ. Zon Immortality terpaksa digunakan, akan dikejar oleh tim Bosco. Nampaknya masih lagi boleh larikan diri, tetapi Solos flicker masuk ke dalam, berjaya mendapatkan Cicau. Sekarang 4 berlawan 5. Ini adalah peluang Bosco untuk membalas semula. Mereka tukar target. Itu dia logam berputar. Jeb tertolak belakang sedikit, tapi Kakap cuba nak melakukan satu sisi, tapi Jeb membalas semula dengan logam kepada si Kufra itu saja. Ini perlawanan yang begitu lama. 2 orang tersekat di dalam itu. Fredo cuba melakukan damage, berjaya mendapatkan Minotaur. Cuba nak pergi kepada As. Lihat Fredo mengejar. Kita kembali kepada bahagian mid pula. Esmeralda bermain. Fredo akhirnya berjaya menangkap kepada As. Mereka terus fokus kepada Esmeralda, terkena tangkap. Itu dia Hurricane Dance, berjaya lockdown kepada Esmeralda ini. Esmeralda ini akan terjatuh ke tangan Fredo, memberikan dia double, dan ini dia comeback daripada Shopee Bosco. Dengan hanya Dominus Selina untuk melakukan pertahanan, kemungkinan besar tiada lagi peluang untuk tim Geek Fam akan dihabiskan oleh Shopee Bosco. Poin pertama kepada Shopee Bosco. Orang bermain terbaik daripada 3. Tim Shopee Bosco telah berjaya mendapatkan round yang pertama. Akhirnya setelah hampir 20 minit. Hampir 20 minit. Perlawanan yang sangat baik daripada kedua tim. Tapi kita lihat bagaimana Fredo sebentar tadi. Dia undur ke belakang. Nantikan saat di mana CC daripada Geek Fam telah pun habis, baru dia nak masuk.